bagilah pada kita makcik-makcik premi 1,300 bagilah. 1,300 makcik kita boleh. Dia boleh 2.6 bilion. Makcik naik kereta ada driver ke? Makcik naik kereta minyak free ke? Makcik ada jet peribadi ke? Makcik nak pergi luar negara ada allowance ke? Perdana Menteri ada allowance. Isteri dia, anak soleh tu ada allowance makcik. Bicu ada allowance. Bedak juju putih-putih tu pun kalau dia beli barang tu boleh allowance. Dia ada barang khusus. Dah lah ada allowance, ada gaji, boleh terima 2.6 bilion. Sepatutnya kerajaan parti yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebegini rupa, kalau negara lain rakyat sudah bangkit, rakyat sudah berubah, rakyat sudah tumbangkan, tapi negara kita orang Melayu lambat sikit. Dia panah lambat. Ini yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, Raja perempuan Balqis ni bila dapat surat daripada Nabi Sulaiman alaihi salam, dia terus sebut, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alu. Mana-mana raja yang mementingkan dunia, mementingkan harta benda, jika dia memerintah sebuah negara itu, dia akan merosakkan negeri itu dan akan menjadikan rakyatnya yang dahulunya mulia menjadi hina. Demikianlah yang dilakukan oleh mana-mana penguasa. Tuan-tuan, kita pernah dijajah oleh Inggeris, tetapi Inggeris dia tidak tahan lama menjajah negara kita kerana rakyat bangkit. Akhirnya Inggeris bagi negara ini kepada anak didik mereka. Apabila berlakunya perkembangan dakwah Islam, kebangkitan umat Islam, anak muda mula dekat dengan Islam, muslimat kita mula berubah mendekati agama, maka musuh Islam sedar bahawa akan berlaku kebangkitan khususnya dalam negara Malaysia ini. Caranya bagaimana? Mereka mesti membina penjajahan baru. Penjajahan baru bukan melalui persenjataan lagi, tetapi penjajahan baru dalam bentuk penjajahan ekonomi. Dan hari ini kita terdedah kemungkinan 26 ataupun 27 hari bulan Januari nanti ada sidang parlimen, akan diputuskan sama ada kerajaan Malaysia menerima TPPA. TPPA ini bukan penyakit denggi. Ada orang dia tak tahu TPPA kenapa Ustaz. Trans-Pacific Partnership Agreement, satu perjanjian terikat yang dibuat oleh 12 buah negara yang dipimpin oleh Amerika Syarikat. Amerika Syarikat Islam tau. Perjanjian perdagangan bebas yang membuka ruang negara kita untuk pelabur-pelabur, syarikat-syarikat gergasi besar milik Amerika, milik New Zealand, milik Australia masuk dalam negara kita. Negara kita ni kaya dengan minyak, kaya dengan bauksit, kaya dengan biji timah, kaya dengan biji besi, kaya dengan getah, kaya dengan kelapa sawit. Negeri kita ni kaya. Bagaimana musuh Islam nak menguasai sumber yang ada dalam negara kita? Caranya ialah dibuka ruang perdagangan bebas. Akhirnya syarikat gergasi besar akan masuk dalam negara kita, bersaing dengan syarikat yang ada dalam negara kita. Adakah syarikat Bumi Putra mampu? Mampu tak tuan-tuan? Saya buat contoh mudah saja. 8 hari bulan hari raya Cina. Cina cuti seminggu. Orang tak boleh nak buat kerja lah. Barang-barang ada. Betul tak? Jangan tak? Itu sama rakyat kita. Kalau syarikat gergasi masuk, Amerika bersaing dengan syarikat
Sutra bersaing, berhadapan dengan syarikat gergasi. Apa tak? Tak, kita orang Melayu ni syarikat apa sangat? Kedai nasi lemak, kedai kari pak, kedai bulu lepuk. Dah. Apa tu orang Melayu? Selcom milik siapa? Astro milik siapa? Raja Kuda siapa? Pak Mak Kampung. Pak Mak awak jaga. Kita tanam beras, tanam padi, mana-mana lah. Tapi kalau keluar masuk baras baru, murah, kemudian syarikat-syarikat besar ni memasukkan pekerja-pekerja asing, pekerja tempatan, mampu ke? Hari ini pun pekerja yang ada dalam negara kita, warga asing, Bangla, kalau Ampang ni banyak kan? Betul tak? Harga ubah akan meningkat sehingga 60% sampai 80%. Ubah sakit demam hari ini pun pergi klinik berapa ringgit dah wajib habis? RM70, RM60, RM50. Tu pun demam baru sesama. Kalau kanser payudara, dah. Kalau lelah. Tapi jika berlakunya perjanjian TPPA ini akan meningkat kos ubatan menjangkau 60% sehingga 80%. Inilah yang Allah Ta'ala sebut, dan Allah Ta'ala akan semula kata-kata daripada raja perempuan Sabah bagi nak menggambarkan cerdiknya orang puan zaman dulu. Jadi orang puan zaman sekarang pun kena cerdik tak? Cerdik kerana apa? Kerana kata raja perempuan Balqis, mana-mana penguasa luar bila masuk dalam negara kita, dia akan perosakkan. Amerika bila masuk negara kita, dia memajukan negara kita ke merosakkan negara kita? Betul? Sudah tentu Amerika akan merosakkan negara kita. Presiden Nelson tahun 1968, Presiden Amerika menyebut bahawa kita buat perjanjian dan bantuan kepada kerajaan luar, tujuan lain bukan untuk menolong mereka, tetapi menolong Amerika Syarikat. Amerika Syarikat buat perjanjian dengan kita ni. Kita kena sedar, kita kena ingat. Hari ini pun senarai 15 bilioner dalam negara kita. Orang Melayu Muslim berapa orang? Berapa orang? Syekh Bukhari. Itulah. Anak Mahathir. Anak Muhammad Kapur ada. Mojah ada. Mok Ciminah ada. Pak Awang ada. Tok Imam Tabila ada. Ada. Cuba kita tengok senarai 15 orang terkaya dalam negara kita itu siapa? Tu belum lagi TPPA. Jika berlakunya TPPA, syarikat gergasi, syarikat besar, bukan gergasi wajib baca. Jangan pula ustaz sarah gergasi akan masuk. Syarikat yang besar, yang memiliki modal yang besar, mereka memiliki saham yang besar, mereka memiliki keuangan yang besar, bahkan mereka boleh melawan, menentang kerajaan kerana mereka memiliki modal yang besar. Mereka masuk dalam negara kita dengan perdagangan bebas. Mereka yang akan menentukan polisi negara kita, keadaan negara kita, kehidupan negara kita, kerana mereka jaga perdagangan. Cuba kita bayang orang jaga duit kita, dia tu kau ni orang puang, dia tahu lagi dah. Nak makan ikan, kena minta bang, titih RM10. Nak makan tengah hari pula, bang, titih RM15. Sebab suami dia jaga duit. Betul tak? Kadang-kadang kalau TPPA, Amerika yang jaga ekonomi negara kita, macam mana kita nak buat? Ni tuan-tuan, ini keadaan yang ada. Oleh sebab itu tuan-tuan, sudah sokong kerajaan PAS. Di Selangor ini kerajaan yang ada dalam bentuk campuran.
Kemudian wakil rakyat tuan-tuan daripada PAS yang konsisten dengan Islam, yang nak tegak kebaikan dan keadilan, tuan-tuan jangan ubah, tuan-tuan jangan sokong parti lain, lagi-lagilah parti UMNO Barisan Nasional. Kerana di Terengganu tuan-tuan, yang lawan dua je kan, PAS, UMNO. Orang lain tak. Orang Terengganu ni dalam pada dia masuk benda lain. Dia tak? Dia masuk je Pak Mengundi, dia cari dua, dacing pulang. Hak mata dia tak jumpa. Sebab dia biasa macam tu. Dia tak? Dacing pulang, dacing pulang, pulang. Tapi UMNO yang memiliki kuasa di Terengganu khianat terhadap rakyat di Terengganu, walaupun rakyat Terengganu 90% lebih, bahkan hampir 97% adalah bangsa Melayu, tapi UMNO solen kepada orang Melayu. Royalti minyak 5% yang sepatutnya milik rakyat negeri Terengganu, mereka rampak, mereka hapuskan, mereka batalkan perjanjian, mereka namakan ihsan ataupun dana khas. Tuan-tuan jangan ubah. Jangan ubah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok jalan raya saja untuk mereka, tuan-tuan nak tengok bunga yang indah saja, tuan nak tengok lampu-lampu yang berkelipan saja, siapa-siapa boleh buat. Jalan raya siapa-siapa boleh buat. Tuan-tuan jangan ingat UMNO je pandai buat jalan raya. Pergi ke Thailand, ada jalan raya tak? Pergi ke Jepun, ada jalan raya tak? Ada tak? Lagi-lagi orang Selangor dia kena fikir, kita orang Melayu ni duduk rumah macam ni. Ni, orang Melayu. Lalu kawasan macam ni kita tahu lah, ini kawasan orang Melayu. Pergi kawasan Bukit Antarabangsa, pergi kawasan Bandar Tun Razak, pergi kawasan bandar bangunan yang cantik-cantik, yang hampir sejuta, siapa tinggal? Mak Hijau ada, Mak Ciminah ada, Pak Awang ada, Pak Taik ada. Ada tukang bubuk dengemu, Maha Tafiz ada. Ini semua kerana UMNO. UMNO susul rakyat sepini. Tuan-tuan jangan rasa dalam kepala kita nak pokok UMNO pula lah, nak ubah. Jangan balik. Pertahankan undi kita dengan PAS, perbanyak akan menang PAS, agar PAS insya-Allah memimpin kerajaan ini, mengurus kerajaan ini, memirtah kerajaan ini, dan tanggungjawab tuan-tuan. Kempen, temu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan jiran-jiran, bertemu dengan rakan-rakan, beritahu pada mereka bahawa kita mesti bersedia buat perubahan untuk tukar UMNO daripada meneruskan pemerintahannya di Malaysia. Cukuplah tuan-tuan. Najib dah kaya, Rosmah cukup makan dah, 2.6 bilion tu dah habis dah. Tukarlah. Biar rakyat hidup senang. Tertanggung kita dengan GST tuan-tuan. GST sehingga terdedah ada di kalangan mahasiswa tertekan dengan banyak belanjaan pengajian yang begitu tinggi. Tapi menteri daripada UMNO jenis tolong pada Pak Ahmad Mazlan, dia kata kalau susah masuklah. Dia suruh masuk di asrama. Asrama mana boleh masuk? Dia kata kos sara hidup hari ini tinggi, maka kena kerja 2 ataupun 3 kerja. Dia menoreh pagi, petang masuk pejabat, malam jual roti canai. Ini menteri. Menteri dalam UMNO macam ni ada. Nak letak macam mana kalau ada menteri macam ni? Kita Alhamdulillah, bila laju punya kerajaan campuran, PAS terlibat dengan kerajaan di Selangor ni, masjid-masjid makmur tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, masa UMNO meretak, surau ada kena kunci, betul tak? Jangan lupa yang ni, jangan lupa yang ni. Kalau UMNO meretak balik, surau pasti ada yang kena
Macam surau kena kunci, ustaz-ustaz akan dikeluarkan daripada mengajar. Masjid-masjid tidak makmur. Hari ni saya turun, saya mari di Selangor nak banding dengan Terengganu. Terengganu ni pejabat agama susah belaka masjid, susah. Tapi bila kita datang Selangor, kita tengok masjid-masjid di Selangor makmur. Bulan Ramadan, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, tarawih, qiyamul lail. Allah, banyaknya qiyamul lail. Banyaknya pengisian hidayah nak ajar manusia supaya faham agama. Saya rasa cukuplah saya bidang kerja je, ganti orang nak penuh jadual. Mudah-mudahan kita ambil manfaat, insya-Allah kita dengar daripada Exco Dewan Pemuda Pusat isu-isu yang lebih banyak. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk memberikan kepahaman dan keyakinan, bukan sahaja yang ada di hadapan saya ni, tapi saya menyeru sahabat-sahabat kita yang mendengar suara ini supaya berfikir seketika. Bukan sahaja kita fikir bak makan, bak minum kita, tetapi kita mesti fikir tentang politik. Bangsa lain mereka sangat berfikir tentang politik, sehingga hari ini ada seorang wakil rakyat di Sibu mula mempertikaikan sekolah agama. Tuan-tuan ingat kelih bangsa lain, bangsa Melayu sibuk dengan bola sepak, sibuk dengan metal, sibuk dengan akademi Batasia, sibuk dengan nyanyian, sibuk dengan filem-filem, membuatkan mereka lupa daripada isu-isu yang ada. Jangan tuan-tuan, berubahlah, kembalilah, ambil cakna dengan perkembangan politik, pemerintahan, ekonomi yang ada dalam negara kita. 23 hari bulan turun di dataran Merdeka, buat bantahan TPPA ramai-ramai, insya-Allah, bagi menentang TPPA yang hendak dilaksanakan oleh kerajaan kita. Boleh? InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.